Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyina al-mustafa wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusi dan Ahli Kuasa Masjid At-Taqwa atau disebut Matum, muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada di 11 hari bulan 10 tahun 2020 dalam suasana masih lagi di bawah kawalan PKP. Jadi alhamdulillah, walaupun PKP mari, kita tidak ada halangan setelah kita dibenarkan untuk kembali ke masjid. Maka kita perlu menggilak balik semangat kita. Kadang-kadang lemah, dia panggil luntur, yang sampai hari ini pun penyakit yang melanda umat kita ini iaitulah penyakit lemah jiwa. Dalam bahasa Arab dia panggil al-hazimatun nafsiyah, lemah jiwa, rasa rendah diri, hilang semangat, disebabkan oleh beberapa faktor yang kita akan lihat nanti insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita perlu gilak balik semangat kita, ketepikan teori-teori konspirasi dunia ini yang mengatakan umat Islam dalam keadaan lemah. Kalau kita lihat kepada angka kekuatan umat Islam dalam dunia, memang kita kuat. Dari sudut bilangan, di antara yang besar dalam dunia ini iaitulah bilangan umat Islam. Dari sudut harta benda yang dimiliki oleh negara-negara Islam begitu banyak. Negara-negara Arab yang Allah anugerahkan kepada mereka anugerah yang besar melalui minyaknya, dengan bahan-bahan galiannya. Tempat kita ni pun banyak juga anugerah-anugerah Allah Ta'ala kurniakan. Maknanya kita mempunyai kekuatan. Tetapi kata di para ulama, yang kita tidak kuatnya hazimatun nafsi, jiwa kita jadi lemah. Maka berlakulah perkara-perkara yang pelik dalam dunia ini. Kalau kita nak baca dari sudut syarah, memang kita sudah berlaku beberapa kelemahan dalam dunia ini. Di antaranya berlakunya gerakan memurtadkan orang Islam, sudah ada. Kita juga telah melalui satu zaman yang dilanyak oleh Tatar dengan holagohannya, dengan macam-macam. Umat Islam juga telah berdepan dengan tentera Salibiyah yang telah merampas balik beberapa negara Islam yang hebat seperti Andalusia, Spanyol, dan juga jatuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir tahun 1924 apabila kerajaan Osman telah pun diratah oleh penjajah-penjajah kafir. Negara-negara Islam telah dibahagi-bahagi, difaraidkan. Perancis ambil sebahagian, British ambil sebahagian, macam-macam lagi negara, Belanda ambil sebahagian. Kita kata waktu itu berlaku sedemikian. Namun begitu, para jemaah sekalian, semua azamat, dalam bahasa Arab kata azmah, semua krisis-krisis yang berlaku itu, umat Islam masih lagi mempunyai kekuatan, iaitulah kekuatan iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan yang paling besar yang dimiliki umat Islam
Apabila mereka kuat keimanan, maka pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Artinya, kita nak dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia mesti ada tindak balas. Dalam Al-Quran Tuhan kata, in tansurullah yansurkum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong agama kamu. Tu Allah tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Tuhan kata, mu ingat aku ingat kamu. Bermakna ada tindak balas dari pihak kita. Bukan makna Tuhan tu tak ingat lah. Kan? Tuhan ni mengantuk ke tidak, apalagi nak tidur. Dalam ayat kursi yang kita baca. Tapi makna ayat ini, kita kena mula dulu, barulah Allah Ta'ala bagi tindakan dia kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Itu dia panggil keadaan. Tetapi pada hari ini, kita telah banyak kehilangan perkara yang asas. Iaitulah berlakunya beberapa perkara lemah iman. Berlakunya perkara hilang kekuatan. Maka para jemaah sekalian, kita tengok di dalam peristiwa yang berlaku ini, bagaimanakah ciri-ciri macam mana umat Islam ini jadi lemah. Ciri-ciri kelemahan itu kita cuba tengok. Kalau ada pada kita, ada pada masyarakat kita, pada umat kita, bermakna kita perlu keluar daripada kelompok berlakunya kelemahan diri ini sebagai satu perkara proses untuk kita naik balik setelah kita jatuh. Yang pertama, tanda ni para jemaah, kita nak setiap orang boleh tanda. Di akhir ceramah nanti anak akan tanya balik berapa poin yang telah kita sebut. Poin yang pertama, ciri-ciri lemah jiwa itu berada di mana. Nah, ini hadiah siap dah. Hadiah bawa semua dah. Kadang-kadang hadiah ni balik semula, tak ada orang ambil. Nanti pernah gitu. Malam ni insya-Allah puak-puak masjid apa ni, apa nama ni? Matu ni kita nak suruh tak cukup hadiah malam ni. Insya-Allah taala. Baik, tanda tuan-tuan. Sifat yang pertama, ciri-ciri kelemahan jiwa umat Islam itu, iaitulah apabila mereka sanggup menukar undang-undang syariat dengan undang-undang orang putih. Ini yang pertama sekali. Dia panggil tanhiyatus syariah. Bila penjajah mari, di antara perkara awal yang dia buat, tuan-tuan kena ingat, iaitulah mereka menukar undang-undang. Hari ini tuan-tuan yang belajar kanun, belajar undang-undang ini, mana tinggi di antara undang-undang sivil, undang-undang yang digubah oleh Suruhanjaya REK dengan undang-undang yang ada dalam mahkamah syariah. Berapa ada? Kita ada mahkamah syariah 356 kan. Baru ni timbul sekejap RUU 355. RUU 355. Itu pun nak naik taraf sikit daripada 356. Siapa yang menentang? Siapa dia duk balah di sama-sama kita? Kita orang Islam juga duk balah. Ada orang usaha nak naik, kita pula pakat duk perli, bukan pakat sokong. Ini dia panggil tanda lemahnya jiwa kita. Apabila berkait dengan undang-undang Islam, kita kena kepala. Jadi kura-kura kata orang, tak apa nak angkat kepala. Seorang pengkaji sejarah, nama dia Ibnu Khaldun. Tanda nama Ibnu Khaldun ni, Abdul Rahman bin Khaldun. Dalam kitab dia Muqaddimah kepada kitab yang besar tarikh dunia ini, dia kata innal maghlub, biasanya orang yang tewas, orang yang kalah dengan penjajah ini, dia akan mengikut kepada orang yang kuat. Kalau kita baca dalam sejarah Andalusia di Spanyol, insya-Allah lah kalau habis kawik ni kita pakat pergi tengok. Tapi tengok untuk menangis, bukan tengok untuk selfie saja. Berapa banyak masjid-masjid yang telah ditukar jadi gereja. Berapa banyak tempat-tempat ahli ibadat kita telah menjadi tempat-tempat muzium yang dilawati. Maknanya orang yang kalah, dia akan ikut orang yang menang. Mengikut dalam kitab sejarah kata, puak-puak Andalusia di Spanyol, masa Islam merintah, orang-orang yang bukan Islam pakai baju macam Arab, macam orang Islam. Mana dia ikut budaya kita. Tapi bila kita sudah kalah, kita pula ikut budaya dia.
Paksalah kena pakai baju kok, pakai tali sini, panah ke tak panah ke, pakai semacam dah. Orang putih ni negara dia sejuk. Kalau dia pakai tali tekuk ni pun menasabah dengan tempat sejuk. Kita hok panas cecah beratur tengah padang pakai tali pun ni apa pesel lah kita. Tapi pakai juga sebab apa? Kita rasa suatu kebanggaan, suatu kehebatan boleh pakai pakaian yang dipakai oleh orang putih. Ia makhluk. Namun begitu, kata di para pengkaji, orang barat penjajah dia telah berjaya mencipta alat-alat teknologi yang begitu hebat, tetapi malangnya kita orang Islam hanya mengambil undang-undang yang ditinggalkan, mengambil budaya yang dia buat, kita tidak ambil teknologi yang dia bawa. Ambil juga, tapi ambil sebagai pengguna, bukan sebagai pencipta, yang kita rasa kadang-kadang itu yang kita takut. Jadi yang pertama di antaranya, ciri-ciri kelemahan jiwa kita, tak berani nak tukar daripada undang-undang Islam, menukar undang-undang CB yang diadakan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, waktu kita bincang tentang hudud, siapa yang tak apa setuju mana boleh undang-undang Islam nak potong tangan pula orang mencuri. Allahu Akbar. Orang yang kena tipu, kena curi barang-barang dia, siapa beratus ribu kena. Dia panggil scammer sekarang ni kan, tengah kuat sekarang ni. InsyaAllah kita harap SPRM berjaya membenteras puak-puak ni. Maknanya kalau ada undang-undang Islam, kalau disabit kesalahan, potong tangan lah puak tu. Potong tangan lah pula dah. Nampak zalim. Tengok. Hak kata zalim ni siapa? Hak dia baca Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Kita yakin Quran tu mari daripada Allah. Tapi bila siapa pelaksana undang-undang Islam, kenapa kita jadi lemah? Pasal apa jadi takut pada undang-undang kita? Sebab itulah anak selalu sebut, kata kalau orang putih takut pada undang-undang kita, menasabah sebab dia kafir. Ni kalau kita orang Islam yang baca Quran takut pada undang-undang Islam, ini di antara perkara ajaib dalam dunia. Nah, ajaib yang keberapa ni? Ya ke-8. Sebab dia mau kata ajaib di dunia 7. Nah, kita kata ni yang ke-8. Orang Islam takut pada undang-undang Islam. Pelik. Dahlah takut. Kalau ada usaha nak usahakan supaya undang-undang syariah ni naik sikit, kita pula perli macam-macam cerita. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kekurangan yang besar yang berlaku kepada masyarakat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak usah pelik lah maknanya. Benda ni berlaku, Nabi dah sebut. Nabi kata apa dalam Sahihaini, Bukhari Muslim, Nabi kata la tattabi'unna sanan man kana qablakum. Mu akan ikut perjalanan orang-orang dulu daripada kamu. Dia buat apa? Kita buat belaka. Nabi kata, Nabi buat bandingan. Kalau dia masuk dalam lubang dok, mu ikut juga. Merakok masuk. Kata di para sahabat, siapa lagi? Yahudi dengan Nasara. Nabi kata, qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi hari ini timbullah satu undang-undang, nama dia Undang-Undang Globalisasi, yang kita terpaksa kena ikut apa yang dibuat oleh puak-puak barat. Baik, itu satu ciri-ciri lemah jiwa. Boleh pakai hak orang putih ni, Allah berasa kemah benar kita. Nah, berasa bangga tak bangga? Bangga pelik dia panggil tak. Nah, kita hak kita sendiri tu rasa tak apa nak jadi, kan? Baik. Ciri yang kedua, al-ya'su min imkaniyati taghyir, kita sudah putus harapan kita daripada kemungkinan besar kita boleh berubah daripada menjadi pak turut kita jadi ketua. Sekarang ni kita ikut je orang kafir. Lepas pada ni kita nak suruh dia ikut balik kita, sebagaimana yang telah berlaku di zaman Andalusia, zaman keagungan pemerintahan Islam di sana dulu. Orang-orang bukan Islam pakai pakaian kita. Kita sekarang ni masya-Allah nak pakai pakaian kita pun berasa takut, kan? Zaman-zaman ni alhamdulillah sudah orang berani dah, orang-orang Islam boleh pakai piah pergi mana-mana tempat, pakai jubah pun tak takut dah. Pergi pasar malam apa belerek jubah, tak ada masalah. Tapi masalah hak ayahnya betul dah. Hak alik belakang ayah tu tak apa betul pula. Ayah dengan jubah. Anak pula seluar ketak tu kasih baju anak ni. Ni masalah kita dah. Ni tak usah kata orang lain, ni pun kita sendiri ni. Tiga-tiga pergi jalan Kedah, tengok juga baju pakaian anak-anak tu. Abah pakai piyuh ni, pakai baju ketak tak cukup saiz ni lagu mana? Kan?
Bicara dulu belum naik kereta tu. Ni pakai naik kok ngilipan dah pergi-pergi. Budak-budak zaman lon ni. Salah budak ke salah ayah budak? Ada jawab dah. Saya salah budak ke salah ayah? Tak ramah hok mengaku. Dia marah kan? Budak-budak zaman lon ni. Pakai senyap gitu, tak boleh. Ini di antara penyakit yang ada, ciri-ciri lemah jiwa kita ni, kita rasa tidak ada harapan, tak ada peluang dah kita nak berubah. Bila orang tanya gapo-gapo, budak lo ni tak pakai sama. Benar kata apa? Dunia punah belaka dah. Dia salah ke? Salah siapa? Salah. Dunia lo ni punah belaka dah. Macam mana kita tahu punah belaka? Kita tak ubah. Adakah kita telah melakukan perubahan? Tak adakah kita berusaha untuk nak jadikan keluarga kita ni keluarga yang bahagia, keluarga yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kata tak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Tanda ni tuan-tuan. Iza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Bila kita tengok manusia gini, kita berkata, halakan nas, manusia zaman kita ni punah habis dah. Sedap ayat dia. Manusia zaman kita ni punah habis. Nabi kata apa? Fahuwa ahlakahum. Dia boleh baca dua. Ahlakuhum dengan baris depan, dengan makna dialah yang paling punah sekali. Tengok bahaya. Mana kalau kita munuh orang, kita kata punah habis dah orang, siapa dia punah? Kita punah. Ada kata fahuwa ahlakahum, mana dialah yang merusakkan masyarakat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata, kalau kita kata manusia ni rusak dah, tak boleh nak berubah dah, tak boleh buat apa dah, ramai orang tak semaya tempat kita ni, tak boleh buat apa dah, manusia punah habis dah, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita ni, kita yang betul, orang lain punah belaka. Kata Nawawi, itu salah. Kita tidak tahu, nanti kita baca dalam sejarah nanti, bagaimana keadaan waktu Tatar menyerang Baghdad, apa yang berlaku pada masa itu. Tapi kalau kita kata atas dasar sedih, punah adalah orang zaman dulu ni, kita sedih, ta'assur, kita rasa duka cita, dan kita rasa nak berusaha untuk membaik pulih. Qala Nawawi fala ba'sa alaih, itu tidak mengapa. Ini cara kita nak kata manusia rusak tu, kita kena tengok dulu. Kita kata tu kita rasa kita betul, ataupun waktu kita rasa kita kata tu kita dalam keadaan sedih, bahawa manusia dalam keadaan sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, itu tanda yang kedua, ciri yang kedua, lemahnya jiwa. Maksud dia apa? Ciri yang kedua ni, kita rasa manusia ni tidak ada harapan lagi kita untuk ubah manusia jadi baik. Ciri yang ketiga, iaitu tugas al-amru bil ma'ruf, menyampaikan yang baik, dan tugas melarang benda mungkar ni tidak berlaku lagi kepada kita. Dia panggil masing-masing membawa diri nafsi-nafsi. Kalau orang tanya, dia tu kuat lah, buat maksiat, kita kata apa? La sya'na lih, maknanya peduli apa aku? Tu ayat dia. Bahaya ni orang sini ni gini-gini. Kita berjawab, tak boleh jaga tepi kaya orang. Pepatah Melayu kan, tak boleh jaga tepi kaya orang. Tengok budak-budak duk berdekat atas motosikal, duk kepik di patah, kita tegur ni, tak boleh. Tak boleh tegur. Itu dia panggil bahayanya budaya tak boleh jaga tepi kaya orang. Kita kata kadang-kadang hak kita suruh tegur tu bukan main tepi kaya, padahal kaya dah buat situ. Kita duk main tak boleh jaga tepi kaya orang. Bahaya ke tidak? Maka menjadi tanggungjawab kita masyarakat. Sama ada kita di imam masjid, kita pendakwah, kita tok hulu kapur. Ni kalau kata ada orang maksiat tu, itu kerja pejabat agama.
Siapa dia kata kerja menegur benda mungkar pejabat agama? Melarang benda mungkar itu kerja semua kita, tetapi nak mencegah secara tangan itu perlu pada kekuatan. Macam kita tengok orang duduk Mina kat sini, kita boleh gila ke? Jangan buat tak baik ni. Lepas tu dia ada tempat dia. Tak. Kita nak pergi perutuh, nak pergi bakar, itu tak boleh. Itu perlu kepada penguat kuasa. Jadi kita kena pergi report ke pejabat agama, pihak penguat kuasaan, panggil mari sini, mari ni tempat orang buat mungkar maksiat sini, mereka yang boleh serbu, runtuhkan ataupun hilangkan tempat yang tersebut. Kalau tidak, sedaklah orang ni. Nah, dia balas luar tu, dia pergi perutuh, basah kawan tu. Kenapa perutuh? Ada orang maksiat situ. Sudah kerja. Jadi akhir sekali dia tu pun mari perutuh rumah kawan ni pula. Kenapa? Ada maksiat sini. Huru-hara tak huru-hara dunia. Maka ingkar mungkar itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kita boleh ingkar dengan tangan di bawah kuasa kita. Kuasa kita orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Siapa dia? Bini yang pertama sekali. Yang itu nampak orang lain, isteri yang pertama. Isteri nak keluar rumah tak tutup aurat. Siap dengan jambu lagi. Nah, jambu maknanya tak tutup kepala lah. Tu panggil jambu. Tapi muka tak apa zaman Covid ni. 400 tutup habis. Jambu tak tutup. Itu masalah kita. Dah. Jambu dia kata dia ni. Baik. Maka kita boleh ingkar dengan tangan kita. Jangan keluar. Kecuali tutup aurat. Mampu tak mampu? Mampu. Tapi kalau kita pergi tempat orang buat maksiat di tempat ni, kita nak pergi runtuh itu perlu kepada kuasa. Maka Nabi kata kalau tak mampu, bilisan, dengan lidah boleh. Kita boleh tegur. Tak mampu juga, barulah berpindah kepada kategori yang ketiga, ingkar dengan hati. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita tengok benda mungkar, benda tak baik, kita ingkar tak ingkar dengan hati kita? Kau tak berasa gapo dah? Ingkar? Kalau ingkar tu makna orang tu masih lagi ada iman dalam diri dia. Nabi kata wazalika adhaful iman, lemah iman, tapi ada lagi. Walaisa wara'a zalika, tengok dalam hadis, tidak ada lagi keimanan lepas daripada itu. Siapa dia tengok benda mungkar dia tak rasa apa-apa, maka orang itu sudah hilang. Bukan sahaja jiwa dia hilang, terlalu lemah dia punya keadaan. Ini yang kita takut. Cuma ada hadis lain lagi, hadis akhir zaman yang Nabi sebut, satu masa kita akan celaru di antara hak dengan batil. Ini berat. Celaru di antara hak dengan batil. Tak tahu hak ni betul ke tak betul. Orang kata boleh, orang kata. Dek tanya dah kau apa buat ustaznya. Dak lagi. Ada sedap ayat dia tu. Pergi tanya dah kau tok guru, belum lagi. Tapi orang kata tak apa. Tengok. Ini kecelaruan yang berlaku. Banyak kawan orang-orang yang mari minta solat hajat ni, bila dia minta mai hajat, bila dia kena tipu, mari sengih mari tak tolong mai hajat, kena dah saya ni. Kata berapa banyak mana kena? Tak banyak, 200,000 ya. Kawan kita 500, dia duit saing dia 500, dia 200. Gapo dia? Skin cepat kaya dia lah. Ni masalah. Kata siapa suruh masuk? Orang kata molek, orang kata tanya ke dok ustaz-ustaz dok mengajar abang amalat ni. Tak tanya lagi. Ni ustaz ni kali pertama jumpa, lepas kena tipu. Nak kata apa? Ini dipanggil masalah kita berlaku hari ni, para jemaah sekalian, iaitulah tentang apabila kita tidak di zaman satu masa Nabi sebut, zaman yang kita tidak tahu hak mana betul, hak mana salah. Hak mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak sunnah. Kadang-kadang hak sunnah betul-betul hak Nabi ajar, kita buat, orang kata salah. Hak tidak sunnah, hak tu betul. Ini terbalik kuat habis. Jadi baiklah para jemaah sekalian, berapa dah kita? 3 ciri. Tak boleh panjang-panjang tak habis. Ciri yang keempat, tanda, iaitulah lemahnya jiwa kita nak mempertahankan tuduhan kepada Islam. Sekarang ni di timur dengan di barat, mereka letak satu label kepada pendakwah-pendakwah Islam ini sebagai teroris.
Apa nama? Teroris. Orang panggil pengganas. Bahasa Arab dia panggil irhabi. Orang yang beramal Islam, oh ini orang-orang yang zalim kepada wanita, diskriminasi wanita, pemecah belah masyarakat. Dulu kita dengar adalah ceramah yang belah pecah masyarakat. Tak, orang Islam pecah belah masyarakat. Selepas pilihan raya negeri Sabah. Ni bukan cakap politik, ni cakap benda yang berlaku. Kau politik juga lagu ni? Tanya tak mengusik. Boleh cakap ada Salih? Salih? Kata Salih tak sewaya. Hak ni pun takut dah lemah jiwa. Orang panggil lagi ni. Kita nak naik dia, nak semangat ni lemah dah, jangan apa-apa. Lepas berlakunya pilihan raya di Sabah, surat daripada gereja dan beberapa orang wakil rakyat di sana bangun menentang secara direct, jangan masukkan wakil daripada parti Islam ni di dalam kerajaan Sabah. Kau tu tak baca nah? Tak baca? Baca koyak baca, baru sedap nak ulah kata tu. Tak payah koyak dah kita. Orang tak tahu apa nak cerita dah. Maknanya siapa peringkat gereja keluar surat, ini bukan banyak kecil-kecil. Dia kata kita tak campur urusan politik. Tak urusan politik apa? Mudah campur hak pentadbir orang tu. Tengok. Menuduh bahawa kalau lantik wakil ni bermakna akan berlaku huru-hara, mecah belah masyarakat, berlaku Masya Allah, tabarakallah, kita kata tuduhan yang begitu jahat di zaman kita hari ni. Dulu kita baca ya, orang putih ya tebuk, Islam ni teroris. Hak ni kita kata Masya Allah. Bila saya baca orang tak tengok dalam dalam Facebook, kita kata rupanya zaman kita hari ni tamadun tiung dalam kepala orang-orang yang Kristian khususnya ni sangat tinggi memusuhi kita orang Islam. Dia mau kata ada tu mari buka puasa sekali boleh. Sedap juga tengok gambar dia tak. Buka puasa. Orang azan boleh berhenti ceramah tu lah ke mana? Kita kena jangan tengok ada cerita seorang dia pergi tangkap burung. Sedap juga cerita burung ni. Bila dia ikat burung, botol dia duduk di tepi laut, angin kuat. Angin tiup mata dia, mengalir air mata. Tangan dia sembelih burung. Burung bercakap sama dia, baiknya dia ni menangis dah sedih. Jawab dia burung lain kata, mu jangan tengok mata dia, tengok tangan dia. Tangan duduk sembelih, mata menangis. Ini para jemaah sekalian, kita kena ingat, kita sebagai umat Islam wajib mempertahankan Islam. Kalau orang tuduh teroris, orang tuduh Islam pemecah belah masyarakat, orang tuduh itu ni, kita wajib mempertahankan Islam. Kita kata tidak, Islam tidak ajar kami berlaku sedemikian. Tu buat teroris, itu teroris hak buat orang tu. Mana orang Islam ajar? Kan? Orang tuduh dia kata ada ulama sekian-sekian daripada Arab Saudi. Suruh, kita kata tidak ada. Sepanjang saya hidup di negara itu belajar, guru-guru kami tidak ajar supaya kita pergi bom tempat-tempat rumah ibadat orang lain. Tidak ada. Pergi bom sebab mereka tidak ada. Bahkan mereka inilah mengeluar fatwa menentang segala keganasan yang dibuat dalam dunia ini. Kita kata kita jangan terperangkap dengan musuh-musuh yang memberi tuduhan jahat kepada kita bahawa Islam ini teroris. Kita kata tidak. Habis kita kena tunjuk kekuatan. Tuan-tuan dengar cerita sejarah. Seorang al-batalul islami, kalau kita nak kata batal ni mujahid ataupun hero Islam, tuanya kecil ya katanya, dhaiful binyah, maknanya tua kata besar, kecil tua. Tulis nama dia Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ni rahimahullahu ta'ala, dia telah berdepan dengan tentera Parsi, tentera Kisra. Bila dia pergi jumpa dengan Rustum. Dia kata ni Juyus Al-Kisrawiyah. Rustum ni ketua bagi pihak dia, ketua tentera dia. Dia mari naik kenderaan dia, katanya dia naik dongki ya. Bukan kata naik kuda hebat-hebat, naik dongki, bawa tombak tangan. Bila sampai nak mengadak Rustum, pengawal dia kata turun daripada kenderaan ni, masuk jalan kaki dengan penuh penghormatan. Dengar tuan-tuan. Dia kata, aku mari dijemput, bukan aku nak jumpa dia. Tengok.
Itu dia panggil kehebatan tentera Islam. Bila masuk, saya lah tuan duduk bawah ni, Rustum duduk atas kerusi. Duduk. Dia kata, tak, tetamu kena duduk sekali dengan tuan. Mana boleh duduk bawah? Bisa. Nah. Kemudian marilah Rustum tanya dia, kenapa memari negeri kami? Tengok ayat dia. Dia kata, aku mari sini, nahnu qaumun ibta'athana Allah. Kami ni kaum yang Allah Ta'ala hantar mari sini untuk membebaskan manusia daripada sembah manusia kepada sembah Allah Azza wa Jalla. Wa min dhiq wa min daud adyan ila adil Islam, daripada agama yang tak betul kepada keadil Islam. Panjanglah dia ceramah. Kemudian kami datang juga kerana janji Allah Azza wa Jalla. Kata Rustum, apa yang Tuhan janji kepada kamu? Qala rib'i al-jannah. Kalau aku mati, syurga. Kalau aku hidup, aku menang. Aku dapat mengalahkan kamu. Baik. Kata di Rustum, aku dah dengar ucapan kamu. Jadi bagi tempoh lah untuk kami berbincang. Aku nak tanya ketua besar tu, nak lawan ke tak lawan? Kata di Rabi, berapa hari mu nak? Sedap dia jawab. Dia kata, nanti nak tulis surat ke bos besar dulu. Dia kata, tak. Nabi aku SAW telah beri tempoh selama 3 hari saja. Lebih pada tu, perang. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Dia bertanya, mu ni ketua ke? Rustum baru tanya, nampak lekeh orang kecil. Mu ketua? Dia kata, la. Walakinnal muslimin kal jasadil wahid. Umat Islam, tentera aku ni satu kelompok. Allahu Akbar. Itu nak menunjukkan bahawa waktu kita kuat, kita menang. Baik, ciri yang kelima, tanda tuan-tuan. Al-khawfu min izharil hawiyatil islamiyah. Takut kita nak menzahirkan ciri-ciri keislaman kita. Kita jadi takut. Awak ni orang Islam? Ya, Islam. Tapi kadang-kadang tengok atas bawah tak nampak tanda-tanda Islam. Tidak ada. Pakai ya serupa orang dah. Waktu orang bel tak dengar juga. Ini penat kita. Setengah orang ni dia marah, dia kata, Ustaz, solat berjamaah tu kan sunat. Kalau tak pergi pun tak apa. Kita kata betul lah, sunat itu mana dia sunnah. Dulu anak bagi dah takrif sunnah. Kalau kita baca dalam kitab fiqh, nah, perkara wajib buat boleh pahala, tak buat berdosa. Perkara sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada pahala saja, tak ada apa-apa. Itu masalah kita. Sunat. Cuma satu lagi yang kita kena kemas sikit, dia panggil sunnah. Sunnah ni maknanya perbuatan, amalan, ajaran Nabi SAW. Nabi kita ajar bila dengar azan kena pergi masjid. Kita orang duduk azan, duduk kedai kopi sebelah masjid, lagu mana nak jawab? Itu yang panggil hazimatun nafsi. Maknanya kita tak boleh menzahirkan. Patutnya kita ramai-ramai bang, orang bad ni. Sekali dengan tua kedai tu kita suruh pergi masjid. Kebetulan ketua kedai tu muslimah, perempuan. Orang kata tak apa, mau cik duduk sini. Saya pun nak tinggal juga isteri saya nak makan sudah ni. Ni sekali dengan kita pun kena pakai telekong juga. Jadi wanita juga kita. Moga wanita dia ada uzur kan. Kau kita ada juga uzur. Sakit tak ada apa duduk kedai kopi tu, duduk di hospital. Kau sakit. Nah, ini dia panggil kadang-kadang kita nampak tidak menzahirkan syiar Islam itu, tidak bangga. Kalau kadang-kadang kita takut nak pergi tempat pakai lagu ni tak boleh ni, marah di non muslim. Kalau kita pergi di negara-negara yang apa ni, yang memang anti Islam, kalau kita pakai macam ni kena bom, kena tembak, tak apalah kita. Nah, ana waktu nak pergi ke negara orang kafir, kita kata saya pakai jubah ni boleh kan? Tanya kawan-kawan nak bawa. Dia kata tak ada dalam akta negara dia, pakai lagu ni tak boleh masuk negara dia. Tak ada akta. Kita pergi tak ada masalah apa-apa.
Pergi ke negara Cina, hak komunis pun boleh. Pergi negara Jepun pun boleh. Maknanya, tapi ada tempat di negara kita sendiri, pergi tak boleh pakai. Pakai jubah tak boleh masuk. Kata Jepun boleh. Tak ke negara Malaysia tidak boleh. Tengok dia punya, saya malas sebutlah, ada satu tempat hebat di Kuala Lumpur, dia kata tak boleh pakai jubah. Dah aku pakai kain sarung kata. Kau tak boleh, dia kata. Kita kata saya kita pun boleh masuk, tak ke sini tak boleh. Tengok. Dia panggil hazin nafs tu karena kita sendiri yang mengekang tak boleh hawiyah al-islamiyah ni tak boleh pakai sebab kita takut. Kebetulan hari tu dia ajak ceramah di tempat yang hebat. Kata ginilah, saya pakai jubah. Akhir sekali terpaksa kena mesyuarat bab besar. Boleh ke tak boleh ustaz mari yang pakai jubah. Boh dia kata ustaz, tak ada masalah puak kita ya tak boleh pakainya. Tengok. Boh tengok cerdiknya. Jaga tak apa pandai dia. Macam nak sekat macam kita dah. Ni masalah kita. Baiklah. Para jemaah sekalian, kita kena ada setengah jawatan-jawatan kerajaan ni. Hafsah hebat-hebat. Ada janggut Jepun pun tak boleh. Polis negara Arab, askar dia janggut aja bani ni. Sebagai apa dia ni? Dia kata ni komando besar ni. Komando besar, janggut ada sepanjang ni. Peluru ni tidak duduk di janggut, duduk di senjata kita. Yang kita takut ke janggut tu pasal apa? Ada setengah ni tak boleh. Ada kawan saya pergi haji, kita suruh cukur kepala botak. Dia kata tak boleh cukur sebab dia kerja di tempat sekian-sekian. Kita kata ni orang mari haji, awak dah cuti, ketua besar tak ada hak nak sekat kita. Cek ke siasat-siasat, rupanya dia tu tak boleh tasir. Ada juga lah kita. Ada setengah tu dia kata dia nak dah cukur ustaz. Habis hajah tu tak bagi pula. Kita panggil selalu, hajah keluar kemah lagi. Kata hajah pergi ke kalau Pak Haji ni nak cukur kepala. Haji baru ni baru balik Arafah kita. Saya memang nak tengok pun macam-macam Pak Haji kita. Dia sendiri tu jadi masalah pula. Kadang-kadang kita tu lemah jiwa. Ya, walaupun sunnah Nabi SAW, Nabi kita kata cukur 3 kali pahala, tak mau. Macam-macam alasan dia cari. Baiklah. Itu di antara 5 tanda-tanda apabila kita tak takut untuk menzahirkan syiar Islam, bermakna kita sudah lemah jiwa. Alhamdulillah kami pergi ke negara-negara yang bukan Islam. Bila masuk waktu cari masjid tak ada. Kita pun ambil troli kereta troli ni, atur sini, mari kita semaya sini. Azan, Allahu Akbar, tak kena halal boleh maya. Puak dia pula mari tu ambil gambar. Ambil gambar ke dia, bukan ambil gambar macam-macam negara orang semaya jemaah. Jarak ada 3 depa, puak dia duduk toko situ wartawan tak apa pula. Itu masalah kita. Nah. Maka ambil gambar dia, berkali pelik maya lagu ni dia pun dia. Tongge-tongge bangun-bangun. Sudah maya dia tanya, "Apa ni?" Kita kata solat, pray. Dia pula nak tahu pasal apa pray tunjuk-tunjuk gini. Jangan main-main. Bila kita tunjuk kita ni izzatun nafsi, ni kadang kita tak boleh maya sini. Tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Kita semaya dulu sampai dia tak benar baru boleh. Tak. Anak naik kapal terbang dengan kapal penerbang yang hok bukan Arab. Boleh semaya atas kapal terbang. Tapi naik kapal terbang Melayunya hambak kita tak boleh semaya. Kita kata Masya Allah. Kata saya sore semaya hok lain duduk tidur belakang tu. Susah apa awaknya. Saya semaya celah pintu ni. No, tak boleh. Naik kapal terbang orang tidak kapal terbang lain. Nak semaya? Nak solat? Dia pula tolong pergi ambil tak tahu kain pelapis mari tak depan. Kita kata Masya Allah baik hak kafir pada Islam. Lemahnya bukan baik kafir Islam, na'udzubillah. Islam tu baik. Orang tu harus sikap orang tu. Kita kata baik Islam pada kafir jangan. Kena ngucap kita. Ini dia panggil 5 ciri lemah jiwa. Kita berpindah pula pada tajuk sebab-sebab. Kita kena cari sebab, lepas ni kita cari penawar pula insya-Allah. Kita ni bagus. Dia orang bagi penyakit, dia orang bagi sebab, lepas tu dia bagi penawar. Sebab yang pertama manusia ni jadi lemah diri sebab dalaman. Tanda. Yang pertama dia panggil dha'ful iman, apabila iman kita tidak mantap. Kita percaya Allah Taala ada. Kita percaya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi keyakinan kita tu lemah, maka kita tak percaya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluar oleh At-Tabarani daripada Ali, kata ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun. Tanda tuan-tuan. Tidak ada mana-mana hati kecuali ada macam awan. Awan kepada bulan.
Bulan tengah cerah, bila mari awan gelap, gitu kan. Hati kita lagu itu juga. Tengah kita semangat, tiba-tiba mari maksiat, mari keraguan, mari penyakit syubhat, maka kita akan terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita terlupa pada kekuatan diri. Bila kita hilang balik, kita solat, kita zikir, kita baca Quran, naik balik. Itu kata di para ulama hadis kata, makna hati kita ni kadang-kadang dia tertutup, terhijab daripada cahaya keimanan yang menyebabkan kita jadi lemah. Sebab itu di antara ayat yang kita jangan lupa tuan-tuan, iaitu kita kena baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Hari Jumaat dengan atau malam Jumaat. Kalau tak ada hari, kita baca malam. Tak sempat malam, kita baca hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Bunyi Al-Kahfi tak apa derah jawab. Kalau baca Qul Huwallahu Ahad, derah lalu. Sebab Al-Kahfi ni setengah juzuk juga Quran. Nah, tapi lama masa tu. Daripada malam Jumaat ni sampai ke petang esok, nang tak ada baca. Apa kelebihan dia? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Adha'alahu", Allah Taala cerahkan hati kita di antara Jumaat ni sampai Jumaat depan. Mana dia punya cahaya dia tu valid seminggu. Tak baca minggu depan gelap balik. Nauzubillah. Sentiasa kena baca. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tarakul jihad. Sebab tidak ada lagi jihad Islami dalam negara Islam, sudah tidak ada. Tua-tua pergilah mana-mana pun, kerajaan mana atas dunia, semuanya jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad apa lagi? Jihad tanaman. Tapi jihad fisabilillah ada ke tak ada? Tak berani nak angkat kepala. Kalau ada, tak ada siapa ke rumah malam ni, kita boleh tidur di bilik free. Tak ada orang berani jihad. Yang ada berani sikit-sikit adalah sebahagian-sebahagian tempat ada berani. Maka oleh kerana tidak ada jihad, ana belajar di negara Arab yang dalam buku silibus dia, dalam bab jihad full kita belajar awal sampai akhir. Bila mari September 11 tahun 2000 berapa? Hot bom di 2001. 2011 baru lagi. Ni mulai di tahun dia beranak kali. Nah. 2001. Tengok tarikh pun kita tak apa nak ingat. Pun kalau bertanya, Nabi beranak tahu berapa? Tahu gajah pakai hari ni, tahu gajah. Tak tukar-tukar lagi tak? Berapa tahu gajah? Apa dia boleh jawab? Tahu gajah tu berapa? Hadiah lalu. Boleh hadiah. Ambil lepas ni. Ada ingat, bukan tak ingat. Cuma tak berani nak jawab. Sela-sela. Baik. Lepas pada 2000 September 11 tadi, telah diarahkan supaya semua silibus di sekolah-sekolah dihapuskan perkataan jihad. Tidak ada. Dan Masya Allah, laju beberapa negara yang telah menghilangkan pelajaran jihad di dalam sekolah. Kita kata dah lah, kita tak ada gigi dah. Ada gigi korek-korek pun sebatai dua, adanya cabut. Orang putih cabut habis. Lalu ni tinggal gosi je. Pasal tu kalau orang Islam bangun nak lawan, dia kata suka ya tu. Bui pala ayat tak pala sendi ayat tak putus. Setengah orang tua kata main yang gosi ni kekoh mi putus tak putus. Kekoh mi putus dengan gosi. Tu ya pakai gitu ka gapo dia tu gigi hok tambah hai belakang tu tak. Jadi kata di para pendakwah, hak pelesu hak kita boleh pakainya, gapo dia? Pelesu hak boleh pakai gapo dia? Gigi ya boleh pakai, hadis pelesu jangan pakai. Ni orang kata, ni hadis pelesu ni. Hadis juga kata dak. Jangan buat hadis pelesu tu sama dengan gigi pelesu. Tak, gigi pelesu tak apa. Boleh gerak mi lagi, kan. Baik. Sebab yang ketiga tanda kita tidak mengetahui bahawa tabiat agama Islam ni dia tidak mari dengan senang sentiasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Apa dia Nabi kita lalui? Baca kitab sirah dengan Abu Jahalnya, dengan Abu Lahabnya, dengan perut unta di atas kepalanya, kan. Orang maki tak sekira. Jadi tiba-tiba kita kata, tak boleh hidup dengan Islam zaman kita ni. Sebab beramal dengan Islam kena selalu. Biarlah tuan-tuan.
Sebab terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Orang yang berpegang dengan sunnah aku di saat inda fasadi ummati, ketika rusak orang lain, kita boleh beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu boleh pahala syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya perang tak ada tapi pahala kita dapat. Sebab apa? Sebab kita beramal dengan ajaran Nabi. Jangan ada takut. Tabiat dakwah ini memang akan menghadapi cabaran yang begitu besar. Sebab yang keempat, kita tidak mampu menggunakan kuasa yang kita ada. Tadi anda sebut di awal tadi. Negara yang kaya raya atas dunia duduk mana? Duduk di tangan orang Islam. Harta benda di tangan Islam. Minyak-minyaknya dengan berapa? Duduk mana? Duduk negara-negara toke-toke besar, duduk negara Arab, kan? Cerdik ke tak cerdik orang kita, orang Islam? Anda tak usah baca cerita lah. Kalau nak baca pelik-pelik tak ada. Waktu anda belajar di Madinah, mari sekumpulan anak-anak orang Islam Malaysia mengambil alih beberapa syarikat yang dibuat oleh orang putih. Di mana? Di Tanah Haram. Di antara kawan-kawan kita mari syarikat Nokia. Nokia so masa tu. Lah ni orang main iPhone, iPad. Tak. So lagi ke Nokia lah ni. Dah. Kurang dah. Samsung. Baik. Sahabat-sahabat kita ni mari. Dia kata kami ni mari satu tim daripada Malaysia, anak-anak orang Islam. Orang putih, orang Arab sudah nampak. Dulu dia beri kepada orang-orang putih. Gaji tu kok 100,000, seorang 60,000. Kita kata Masya Allah ruginya lah. Kenapa tak ambil orang Malaysia? Orang Islam. Bila ambil orang Malaysia, alhamdulillah, anak-anak orang Islam boleh buat seperti yang dibuat oleh orang Barat. Maknanya tenaga kita ada. Ada orang pergi melawak di negara New York, satu jambatan yang besar, kagum pakat duk selfie, tiba-tiba orang dia kata engineer yang buat ni seorang muhandis engineer Muslim daripada Pakistan. Kita kata Masya Allah, anak-anak kita banyak tenaga. Macam-macam lagi. Hok buat jam besar di Mekah tu, siapa dia? Orang kita, Malaysia, Melayu, hebat. Maknanya kita kata, pasal itulah orang Arab kata at-taqah al-muhmalah, yang kita jadi lemah ni tenaga kita ada tapi tidak digunakan. Dan di hospital-hospital di negara barat pun masih lagi-lagi orang yang hebat-hebat termasuk di kalangan orang kita, cuma kita tak percaya. Pasal dalam kepala kita jak budak lagi, dia kata kalau tak ada orang bukan Islam ni nak makan gula pun tak boleh. Lemahnya kita. Dah. Lah ni pula kalau tak ada. Lepas tu bila ada kempen BMS baru ni, pakon ada BMS ni senyap dah. Kau jalan lagi. Kena mari Covid senyap mata. Mari jalan lagi dah. Alhamdulillah. Maknanya kita tunjukkan kesatuan kita supaya kita tidak takut. Kalau tak ada pun ni, tak mati kita, boleh makan juga. Ni tak percaya kau di ayah orang buat, maka kita jadi lemah. Kelemahan yang kelima, sebab kita mempersempitkan sejarah hidup kita. Tuan-tuan kena ingat, Tatar ketika Hulagu masuk Baghdad, kan, kata orangnya arba'ina yauman, 40 hari masjid di Baghdad ditutup, semuanya dipenuh dengan darah-darah. Masya Allah, tabarak. Sembelih. Ada setengah buku kata sungai apa ni, Furat, sungai Dajlah di Iraq jadi hitam dengan kitab-kitab yang dicampur ke dalam buku. Tapi lepas pada tu Tatar ada yang masuk Islam lepas pada tu. Tengok. Ini orang kata orang lain menjajah negeri, semuanya orang negeri akan ikut menjajah kecuali negara Islam. Siapa dia jajah, dia akan ikut kita. Masya Allah, tabarakallah. Hadza huwal Islam. Ini hebat kita. Tapi kita pula tak jadi hebat dah. Bila mari orang bukan Islam, kita nak jadi for dia juga. Nah, itu masalah. Satu kes ni dalam buku sejarah tulis. Seorang Islam jalan. Tiba-tiba lalu seorang Tatar, dia kata, "Mau nak pergi mana?" "Nak pergi sini." Tatar tu terlupa bawa pedang. Dia kata, "Mu tunggu sini, jangan lari." Dia boleh ambil senjata untuk bunuh kawan tu. Tak lari. Apa sahaja? Kalau lari boleh jadi lepas, boleh jadi tak lepas. Tapi kalau tunggu situ memang tak lepas. Tapi sampai begitu sekali lemahnya jiwa sampai mereka begitu. Tentera Salibi apa ni, Kristian Salibiyah, ketika dia telah bunuh orang di Baitul Maqdis sebanyak 70,000 orang Muslim.
Mereka pacak salib di atas menara Masjid Aqsa dan telah dilarang solat. Tapi alhamdulillah, lepas daripada itu mari Sultan Salahuddin ambil balik, mari tentera-tentera Islam ambil balik. Sekarang ni duduk di tangan Yahudi, tetapi orang Islam boleh solat, boleh sembahyang di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Jangan bimbang. Ni orang tengok dalam video tentera Israel duduk pegang senjata. Budak-budak Palestin mari ambil batu lontar, lari tentera Israel. Pelik. Maknanya dia sendiri tu hazimatun nafsi juga jiwa dia. Satu kes dia panggil Al-Qaramitah. Al-Qaramitah ni satu puak-puak batiniyah, Syiah batiniyah. Dia telah tawan Masjid Haram, dia telah bunuh berpuluh ribu umat Islam, orang yang mengejar haji pada tahun itu. Dengan pakai ihram dibunuh. Katanya dicampur setengah mayat dalam telaga Zam-Zam. Masya Allah. Dia telah ambil Hajar Aswad buat balik ke negeri dia, dengan tempat puak-puak Syiah. Ketua dia Al-Qurmuti duduk atas Kaabah. Dia kata, mana burung ababil mana? Oh, sedap sombong dia. Burung ababil mana? Tapi 20 tahun Hajar Aswad dibawa balik ke tempat dia. Lepas pada itu Hajar Aswad masih ada di Mekah. Maknanya tarikh itu berpusing. Sekali kita kuat, sekali kita lemah. Kita jangan kata kita lemah sentiasa. Jangan. Di antara sebab-sebab mari daripada luar, iaitulah kita telah dimomokkan bahawa negara Islam tidak ada senjata. Tidak ada senjata. Tuan-tuan kena ingat, senjata tak senjata. Berapa banyak negara-negara yang telah pergi. Contohnya orang putih nak pergi serang negara Somalia ni tak ada lah. Masyhur tempat, sebahagian daripada tempat dia kelaparan. Orang kata besar kepala lutut pada kepala sendiri. Lemah dah. Tapi bagaimana pemuda-pemuda Somal boleh menentang tentera Amerika yang akhirnya mereka keluar daripada negara Somal. Masya Allah, tabarakallah. Dulu kita berperang di Bosnia Herzegovina. Nah, ingat masa tu letih Tok Imam nak lepas ke tebah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada umat Islam di Bosnia. Boleh lagi. Siapa di Herzegovina lekat situ lama. Duk mai Allah. Makmu tu lo raya Herzegovina Tok Imam. Dia pakai ho tu kak. Selepahlah doa so. Tu ayah muka tak aja sebut. Puak-puak Serbia kata apa? Seminggu je kita serang, hancur. Tapi Masya Allah, tabarakallah, berapa lama mereka tak dapat kalahkan umat Islam di Bosnia. Kita kata Masya Allah. Tuan-tuan kena yakin. Di Shishan, bahasa Arab kata Shishan, Chechnya, berapa lama perang? Di Afghanistan lama sekali. Kuat kita lawan. Timbulnya apa nama dulu, Rabbani, Hekmatyar, berapa nama lagi? Lupa habis nama kita dah. Akhir sekali dengan Afghanistan yang duduk celah-celah bukit, jatuhnya Soviet Union, kuasa besar dunia pada waktu itu. Jangan duk konsep umat Islam. Konsep sangat terbuai kata orang. Nah, alhamdulillah, cuma nasib malangnya bila kita menang tidak bersatu, Allah hantar mari satu kumpulan baru, nama dia Taliban. Berhenti sekat tu. Baiklah para jemaah sekalian, kita berhenti situ je lah. Masa kita sudah tamat. Apakah penawarnya? Kita nak menggilakkan balik semangat kita ni, insya-Allah taala. Apakah penawar? Yang pertama, tanda. Mesti kita kembali semula mengkaji, menggali kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena letak dalam kepala anak-anak kita peperangan yang berlaku di atas dunia ini, di Afghanistan, di Shishan, di Serbia, Herzegovina, Bosnia, Herzegovina, di Iraq, semuanya berlaku kerana agama. Peperangan akidah. Jangan duk main perang saudara-saudara, peperangan akidah. Yang berlaku di Iraq, yang berlaku di bumi Syam, itu di antara, walaupun tidak nampak berdepan secara betul, tetapi di belakang mereka permainan puak-puak Rafidah, puak-puak Syiah cukup dahsyat. Ada kumpulan yang tertentu. Baik. Sifat yang kedua yang kita kena balik semula kepada kita untuk kembalikan ini, iaitu yang pertama tadi kita kena tahu penyakit. Alhamdulillah sudah tahu. Sifat yang kedua kita kembalikan kepada Alkitab was Sunnah, belajar betul-betul. Sifat yang ketiga kita kena bebaskan diri kita daripada penyakit yang Nabi kita sebut, iaitulah penyakit wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa dia wahan? Penyakit wahan ni mana cinta dunia, takut ke mati.
Yang kita takut hari ni bukan Wuhan nama dia. Penyakit Wuhan mari ni, habis masjid kita berubah. Orang kafir berapa lama nak tutup masjid? Boleh tak boleh? Tak mampu dia. Tapi mari Covid, berapa minggu masjid kita kena tutup? Tak ingat dah buat dia, mudah lupa kita. Berapa minggu tak maya jemaah? 13 minggu. Saya tak boleh royak sebab kita tu email maya jemaah semua, alhamdulillah. Waktu di 4 orang pun maya jemaah. Kaji kata 12 maya jemaah. 40 lah ni boleh ramai, alhamdulillah. Pasal itulah kata orang penyakit Covid ni sehari dua ni timbul. Penyakit Covid ni penyakit dia panggil pandemik, bukannya pandemik. Pandemik. Bahasa ni perancangan di plan nak buat wabak ni supaya orang jadi takut. Ramai hak percaya, ramai tak percaya. Kita kata percaya ke tak percaya, kita kena tahu bahawa penyakit ni ada. Ada ke tak ada? Setengah orang kata tak tahu ada ke tak. Khabar-khabar bunyi positif Covid, duduk dalam hospital. Habis orang-orang rapat dengan dia kena korek hidung belaka. Kita kata alhamdulillah. Saya di antara orang yang kena korek hidung. Ada pengalaman. Tu ada pengalaman sini. Kena. Orang kena dia tahu. Kalau tidak orang tunjuk, oi panjang kau ni nak cakap. Kita kena korek. Tak ada sekali bersih, cabut dah. Tidak banyak manalah, tapi alhamdulillah dikorek tu sebab masa dulu dia panggil kluster madrasah. Kena habis budak-budak pondok harinya kotik habis yang korek. Kita tapi semuanya dia panggil negatif lah ke, alhamdulillah. Cuma para jemaah sekalian, kita kena hati-hati dalam masalah ini. Hazar dalam bahasa Arab kata khuzu hizrakum, kena ambil hazar, mana kena ambil berhati-hati. Kalau kita ada Covid, ada. Cara dianya tak boleh duduk dekat-dekat, tak boleh bersentuh. Tapi jauh mana kena duduk? Pasal itulah bila kita jarak, tuan-tuan yang duduk di masjid ni kena tengok penjarakan. Adakah jarak yang kita buat ni dikira jarak darurat yang ditentukan oleh KKM, Majlis Fatwa, ataupun jarak kita ni lebih daripada had? Ingat molek. Kalau lebih pada had, kita bimbang kita termasuk dalam kumpulan hazimatun nafsi, terlalu jiwa lemah, takut sangat ke Covid, siapa jarak kita begitu jauh, tapi waktu kita makan duduk stepek dekat. Berat ke tidak? Kena musyawarah balik tengok, jarak kita ni setara mana benarnya? Ni jarak kita ni lebih ke kurang? Sebab penjarakan itu termasuk dalam darurat. Betul tidak? Kata di para ulama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu mengharuskan benda yang dilarang. Syariat larang soft jauh, betul tak? Tapi oleh kerana darurat, boleh tak boleh kita jauhkan? Boleh. Tapi bila berlaku darurat, mesti kadar yang diperlukan saja, jangan lebih. Jadi kita kena memikir. Pasal itulah pihak muzakarah kebangsaan dah bincang balik tentang penjarakan yang ada ni. Nampak ada setengah tu siapa 3 sejadah nah. Jadi kita kata kita kena ambil setakat darurat. Baik. Yang keempat, kita kena tarbiyah anak-anak muda kita ni supaya ruhul jihad, mempertahankan Islam tu kena ada. Tak semesti jihad angkat senjata. Tuan-tuan jangan salah faham pula, nanti tak balik sekolah kedai kita malam ni. Kan? Maknanya jihad maknanya mempertahankan Islam. Kena ada. Yang kelima, kita juga kena baca sejarah salafus salih, bagaimana umat Islam dulu berperang dan bagaimana sekali menang sekali kalah. Itu dia panggil sunnatul hayah, ada atas ada bawah. Yang keenam, yang terakhir insya-Allah, iaitulah kita kena bangga diri kita sebagai seorang Islam. Inna dina indallah Islam. Kalau orang mari kata Islam ni tak molek, saka bagi tak sama banyak tak. Kita kata aku kok mana pun yakin dengan Islam, maka kita kena belajar bagaimana nak memberi jawapan kepada tuduhan-tuduhan jahat pada orang. Jadi alhamdulillah banyak kitab-kitab yang telah menjawab. Di antara buku yang saya terjemah, nama dia Keindahan Islam. Tengok dah kitab ni. Sekejap lagi akan lagi cari Keindahan Islam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dalam kitab ini menjawab beberapa tuduhan. Tuduhan aja. Orang kata
Islam ni kenapa orang mencuri kena potong tangan? Kenapa orang minum arak kenapa hang tak sedap kenapanya? Kenapa poligami dibenarkan? Contohnya. Kau sedap? Sedap dengar ya? Sedap dengar ya, tak ada apa dah. Tapi sekurang-kurangnya naik semangat tu dah. Keindahan Islam tu ada. Kenapa Islam mengharamkan riba? Jadi dalam buku ni memberi jawapan secara ringkas-ringkasnya kepada tuduhan-tuduhan jahat orang yang anti-Islam kepada kita. Jadi bila kita baca, insya-Allah tuan-tuan rasa zauq. Bahasa kita mengaji tasawuf ni panggil zauq tu ada, kita rasa kita gagah, insya-Allah. Baik, oleh kerana pengurusi bagi tamatlah kita 6 perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang di bawah tajuk penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit takut ke mati, cinta ke dunia. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.